Okay, terima kasih jawapan Timbalan Menteri yang saya kira agak menyeluruh. Cuma perhatian saya ialah negeri sempadan ni biasanya ekonominya rancak. Tetapi kalau macam Perlis dan Kelantan, kalau kita selalu dengar tergolong dalam negeri yang dikira ekonominya masih lagi dikategorikan sebagai negeri miskin. Jadi apakah usaha baru yang diusahakan oleh kementerian kerana kalau macam di negeri Perlis ni saya tengok dari segi tarikan tidak ada perkara baru yang signifikan ataupun jelas untuk mencetuskan satu peluang ekonomi baru, khususnya peluang-peluang pekerjaan berkaitan dengan pelancongan. Baik besar, minta sikit boleh pasal impact ni. Nanti sikit. Perkara saja. Yang pertama tadi banyak objektif yang disebut dan memang tahun depan kita juga melancarkan Tahun Pembangunan Malaysia. Jadi saya berharap nanti dalam banyak keputusan yang diambil oleh di peringkat jawatankuasa, kenalah buat satu keputusan yang dengan kesedaran. Kita nak, kalau tadi dah cakap pasal pelancongan dan sebagainya, biar benda tu diterjemahkan dalam hasil kerja. Misalnya beg perwakilan, biarlah kalau boleh ada produk daripada orang asli ataupun produk daripada suku kaum yang ada. Jadi kita dapat tunjukkan bukan sahaja kita menggalakkan mereka selepas program, tetapi semasa program lagi pun kita dah terjemahkan apa yang kita nak buat. Yang kedua, biasanya dalam program-program yang besar sebegini sudah tentulah ada manfaatnya, tapi pada masa yang sama kita selalu tengok bila buat program yang besar macam ni, dibeli kenderaan-kenderaan baru yang banyak yang kemudian dijual dengan harga murah kepada golongan-golongan elitis lah. Sebab mereka ada akses, ada connection untuk dapat beli dengan harga yang murah kenderaan-kenderaan ni. Jadi ada berapa banyakkah peratusan perbelanjaan APEC ni akan pergi kepada perbelanjaan yang sebegitu? Untuk butiran Kepung dan Hulu Rajang. Terima kasih Datuk Mushi. Saya harap kita dapat beli terus daripada usahawan kecil dan sederhana, bukan melalui orang perantaraan. Terima kasih Datuk Mushi. Kita hari ini bercara tentang butiran daripada Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, yang saya sifatkan antara kementerian yang penting jika kita nak bercakap tentang masa depan. Walaupun kita tengok peruntukan di kementerian ini taklah terlalu besar, RM1.5 bilion, tetapi saya percaya peruntukan-peruntukan di bawah kementerian lain juga sangat terkait dengan kementerian ini. Saya nak menyentuh perkara yang pertama, 060500 atau projek MySuria. Saya dipahamkan projek ini sebenarnya telah boleh dikatakan hendak dibatalkan lah, tetapi masih ada lagi peruntukan lebih daripada 1 juta pada tahun ini. Dan ini ada kaitan juga dengan 00107 projek teknologi hijau, 040200 tenaga lestari dan juga 10000 program kecekapan tenaga dan tenaga diperbarui. Walaupun saya percaya pecahan-pecahan ini menunjukkan ada projek yang berbeza, tetapi ia mungkin saling berkaitan. Cuma saya ingin nak menyentuh kerana dalam pengumuman dulu ketika projek MySuria ini dikemukakan buat pertama kalinya, disebut ada peruntukan RM45 juta untuk 1620 buah rumah, yang mana tenaga yang dihasilkan oleh penduduk akan dijual kepada TNB selama 10 tahun. Dan penduduk ini dipilih di kalangan B40 yang akan dapat lebih kurang secara purata lebih kurang RM250 sebulan. Ini bagi saya satu inisiatif yang baik. Kita pilih untuk tidak teruskan dan kalau ikut di Perlis dianggarkan lebih kurang dalam RM3 juta untuk 100 buah rumah. Jadi oleh kerana projek ini dibatalkan sebelum 10 tahun ataupun telah diminimalkan sebelum 10 tahun, jadi apa jadi dengan tenaga-tenaga yang dihasilkan oleh rumah-rumah yang telah melaksanakan projek ini? Adakah bayaran peruntukan yang ada ini ialah untuk meneruskan apa yang telah kita lakukan? Berapa banyak telah dipasang dan berapa banyak yang diteruskan? Kerana kalau kita ambil pengumuman dulu 45 juta, saya percaya mungkin tak digunakan semua, tetapi yang digunakan ni ialah berapa banyak. Kita nak tahu berapa banyak diteruskan dan sampai bila, adakah nak habiskan sampai 10 tahun. Yang seterusnya ialah kenyataan menteri yang saya sempat baca, kan dia berkaitan dengan perbahasan pertama saya selepas mengangkat sumpah dulu, berkaitan dengan EPC lah, Energy Performance Contract ataupun kontrak prestasi tenaga yang boleh menjimatkan sebanyak 47 bilion dalam masa 15 tahun. Saya fikir perlu ada insentif untuk menggalakkan orang ramai menukar, kerana dalam kenyataan menteri mungkin di peringkat awal ni kita nak laksanakan di bangunan-bangunan kerajaan. Tetapi jangan kita lupa bahawa agenda besar kerajaan hari ini ialah untuk kemakmuran bersama. Jadi kalau kita tukar ke bangunan kerajaan, dia orang kata yalah bangunan kerajaan dapat, tetapi kita nak jadikan inisiatif ini juga sebagai satu insentif yang dapat menjimatkan perbelanjaan rakyat lah,
rakyat, maksudnya setiap isi rumah. Jadi kalau kita dapat sediakan insentif supaya rakyat, khususnya mereka yang mungkin menggunakan tenaga tanpa mungkin kerana kurang pendidikan, jadi menggunakan tenaga secara membazir. Jadi kalau kita dapat adakan insentif ini, dapatlah kita mendidik mereka supaya penjimatan tenaga ini dapat kita kembangkan, bukan sekadar hanya di bangunan kerajaan saja. Dan saya maklum bahawa Kementerian Luar Bandar juga ada inisiatif untuk menukar lampu-lampu jalan sekarang ni memakai yang kata lampu LED lah. Jadi ini satu saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Luar Bandar kerana dia juga membantu untuk mencapai objektif di Kementerian di Mestek. Dan saya berharap kementerian-kementerian lain juga akan ambil bahagian supaya kita tidak bergerak secara in silo dan kita dapat membantu mencapai objektif-objektif yang telah digariskan secara bersama. Seterusnya perkara 060600 subsidi bil elektrik. Saya tengok ada penurunan daripada 140 juta kepada 104 juta. Saya nak tahu kenapa ada penurunan ini, adakah berapa ramaikah penerima sebenar sekarang, dan adakah ini juga subsidi bil elektrik ini juga termasuk subsidi dalam penjanaan tenaga. Kerana kita tahu dalam rantaian penjanaan tenaga di Malaysia pun kita ada juga subsidi, dan bagaimanakah subsidi ini ditampung. Jadi dan bagaimana pula subsidi ini dapat menggalakkan penjimatan tenaga. Jadi saya percaya mungkin kementerian patut buat satu semakan yang mana subsidi RM40 yang kita bagi sekarang, rebate RM40 ni mungkin kita tak bagi secara satu nilai terus, tetapi kita bagi berdasarkan kadar penggunaan tenaga. Jadi barulah dengan tercapai maksud kementerian untuk menggalakkan penjimatan tenaga. Kerana kalau kita bagi subsidi macam tu saja, kita sebenarnya menggalakkan penggunaan tenaga sehingga RM40 ni secara berleluasa. 050100 saya sebenarnya tidak tahu di bawah butiran mana, tetapi mungkin saya boleh kaitkan dengan 050100 Perusahaan Alam Sekitar, 030500 Akademi Sains Malaysia, 030 Planetarium dan Pusat Sains Negara, 01200 Agensi Angkasa Negara. Tadi rakan saya daripada Sibuti juga ada menyebut tentang perkara ini. Kita tahu dalam kenyataan Kementerian Pendidikan, ini pelajar yang mengambil jurusan bidang STEM ni menurun. Sedangkan dalam laporan Kementerian Pendidikan Malaysia semasa membentangkan dasar dulu pada tahun 2014, daripada rujukan saya menunjukkan bahawa kita memerlukan hampir 500,000 orang saintis menjelang tahun 2020. Tahun 2020 ni dah tak lama dah. Jadi saya nak tahu berapa orang saintis sebenarnya yang ada di Malaysia sekarang. Maksudnya saintis yang aktif lah. Macam saya pun belajar dalam bidang sains, tetapi kita belajar dalam bidang sains student, tetapi saya tidak bekerja dalam bidang ni. Jadi kita nak tahu berapa yang sebenarnya saintis yang kita hasilkan daripada IPTA atau IPTS, dan berapa ramai yang aktif terlibat dalam bidang sains ini. Dan saya menyebut banyak tadi banyak perkara dalam butiran ini kerana saya percaya kalau kita tidak cukup orang berminat dengan sains, saya bimbang kita punya kesedaran tentang kepentingan sains ni tak dapat. Sedangkan inilah yang saya sebut awal tadi, inilah satu bidang yang sangat diperlukan pada masa akan datang. Jadi saya berharap mungkin ada inisiatif, sebab saya tak jumpa dalam butiran mana yang bersifat pendidikan yang perlu dilakukan oleh Mestek lah, sama ada melalui kerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain. Kerana tanpa pendidikan ini sudah pastilah kata sains dan teknologi ini semakin suram di Malaysia. Saya sedar bahawa di sekolah-sekolah kita banyak pertandingan STEM, kerana saya juga pernah banyak masuk ke sekolah-sekolah, dan saya melihat sebenarnya ramai pelajar ni dia berminat, tetapi mungkin kita memposisikan subjek sains dan teknologi ni sebagai subjek yang payah di sekolah, sedangkan banyak perkara yang kita boleh tunjukkan aspek yang saya boleh sebut sebagai aspek yang seksi lah dalam sains ni. Yang Amat, sikit. Ya, boleh sikit. Masa kita panjang Yang Amat sebut tadi, yang tanya Muhammad ni masuk dalam bidang apa sebab saya nak guna kepakaran yang Muhammad tu untuk buat promosi. Yang keduanya, apakah yang Muhammad sedar bahawa kita menghadapi terhalang, macam di Perlis ni terhalang untuk masuk ke sekolah. Semua yang Muhammad seorang ahli parlimen PKR yang boleh masuk sekolah, kami tak boleh. Dengan itu kami tak boleh untuk sama-sama menolong mempromosikan apa yang telah kita bincangkan. Okey, terima kasih Harau. Harau baru tak boleh masuk sekolah setahun setengah. Saya rasa kami tak boleh masuk sekolah punya lagi lama lah daripada Harau. Jadi saya percaya Harau pun sebelum ni dah masuk sekolah, dah promosi sains dan teknologi dengan sangat hebatnya. Baru belajar sekolah, habis sekolah. Ya, tak apa. Jadi terima kasih Harau. Itu mungkin dalam butiran di bawah Kementerian Pendidikan lah. Nanti Harau boleh bangkitkan semula. Saya tinggal lagi 2 minit nak habiskan ni Harau. Terima kasih.
tidak pernah kami menghalang untuk siapa-siapa pergi sekolah. Kami orang yang terbuka, berfikiran liberal dan sentiasa dihormati oleh rakyat. Teruskan Kang. Okey, terima kasih Arau. Saya tertarik dengan satu program yang sebenarnya disokong oleh kementerian, iaitu itu dia dalam International Invention, Innovation and Technology Exhibition. Tetapi macam biasalah program-program yang begini selalunya dibuat di bandar-bandar besar yang menumpukan kepada golongan-golongan yang orang kata dah lebih terdedah dan cuma saya berharap nanti mungkin kita boleh laksanakan secara besar-besaran itu Hari Inovasi Malaysia, kerana dalam pengalaman saya dalam beberapa peluang ke luar negara, saya pernah tengok jadi bagaimana kementerian ini boleh membantu kementerian-kementerian yang lain juga. Misalnya semasa saya berada di Amerika Syarikat, kita melihat ada pameran teknologi-teknologi yang terkini dalam bidang pertanian. Jadi saya percayalah dalam pelbagai bidang pun kita boleh tunjulkan sekiranya kita ada satu hari yang mana kita meraihkan orang kata kepintaran manusia dalam cuba menyelesaikan masalah-masalah yang baru timbul, dan supaya mereka boleh dapat melihatlah yang apa yang saya sebutkan tadi, sains dan teknologi ini sebagai satu perkara yang seksi, terutama dengan generasi muda yang hari ini sangat terdedah dalam perkara sains dan teknologi. Jadi mereka pun dapat meluaskan orang kata impian mereka untuk mencipta sesuatu yang baru. Dan juga kita boleh katakan penurunan STEM ini, pelajar yang minat dalam bidang sains teknologi pun salah satu petunjuk bahawa mungkin ada kekurangan dari segi aspek pendidikan kita, sehingga menyebabkan orang rasa tidak mahu mengambil dalam bidang ini. Jadi saya fikir ia juga memerlukan nafas barulah untuk kita kena lihat semula bagaimanakah teknik pengajaran sains dan teknologi di peringkat sekolah dan juga di peringkat universiti. Selain daripada itu, saya percaya juga Mestek patut cuba, ini butiran yang terakhir, dua butiran terakhir, Mestek juga patut melihat peranan Mestek dalam aspek pelancongan. Saya mengambil contoh dalam pengalaman saya melawat ke Climate House di Bremerhaven di Jerman. Ini saya percaya kalau menteri ada kesempatan boleh ke sana untuk melihat bagaimana mereka menjadikan Climate House ni sebagai satu elemen pelancongan, tetapi pada masa yang sama dia banyak elemen pendidikan tentang perubahan iklim. Jadi saya impress lah bila berada di sana. Dan dalam yang berkaitan kalau dengan angkasa, boleh tengok juga misalnya Space and Rocket Center di Huntsville, Alabama. Saya juga berpeluang ke sana. Jadi bila saya ke sana, saya tengok bagaimana mereka design park. Sebab saya punya pengkhususan dalam bidang pengajian saya pergi luar negara je pengurusan ini dah 5-6 tahun dah sebelum saya jadi ahli parlimen lagi. Jadi bila saya ke sana, saya tengok saya berpeluang melihat kuat melawat negara luar negara. Jadi bagaimana design taman sebab saya punya pengkhususan dalam bidang taman dan rekreasi. Jadi dalam aspek design taman ni untuk menjadikan dia satu menarik kepada orang muda ni, boleh tengok banyak tempat di dunia ni yang ada. Dan saya tengok peruntukan yang agak besar, ini yang terakhir Tuan Pengurusi, 00800 R&D dan juga 02100 pengkomersialan dana dan R&D. Kalau kita campur semua ni 50 juta. Saya percaya ini cukup banyak. Tadi inilah mungkin boleh digunakan macam yang saya cakap tadi lah. Kita boleh pamerkan, hebahkan apakah inovasi-inovasi baru, penciptaan-penciptaan baru yang dibuat sama ada di universiti ataupun swasta dan sebagainya, untuk kita tunjulkan bahawa perbelanjaan kita yang cukup banyak di pelbagai kementerian dalam bidang keusahawanan ni bukanlah akhirnya berakhir dengan sebagai melahirkan usahawan yang mengharapkan grant dan kontrak kerajaan, tetapi melahirkan kelompok usahawan yang berinovasi, yang menjadi pencipta. Itu saja. Sekian, terima kasih Tuan Pengurusi. Ini akan diberi nama Saya Sains Teknologi jemput sekarang Alas yang Kita dan juga Balas berhormat Dendam. Maya Besar, diikuti oleh Kepung, kemudian Hulu Rajang, kemudian Menteri, boleh tak kalau saya cadangkan begini dalam hal solar ni, sebab kita kata lebih baik bagi rebate RM40. Macam di Perlis ni kita ada kawasan yang cukup luas di Cuping, dan sebahagian daripada kawasan ni memang dikhususkan untuk dibuat solar farming. Jadi daripada kita bagi macam tu, kenapa tidak kita jadikan macam solar farming ni, kita jadikan dia ada satu ownership kepada golongan B40 ni. Maksudnya setiap plate ni adalah represent seorang penerima yang kita bagi. Jadi kita invest dengan cara itu. Jadi kerajaan pun dapat bekalan tenaga baru melalui solar farming, dan penduduk pun dapat bahagian dia yang selalu kita bagi.